Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Ada satu cerita, tuan-tuan. Satu lagi dikatakan Perhimpunan Melayu. Perhimpunan Melayu ini akan diadakan sekali lagi. Siapa yang nak mengadakan Perhimpunan Melayu ini? Kita tengok. Tajudin tubuh NGO anjur Himpunan Melayu bangkit. Okeylah, bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO Tajudin Abdul Rahman telah menubuhkan NGO baru untuk memperjuangkan nasib orang Melayu yang menurutnya didakwa masih ketinggalan dari segi ekonomi, akademik dan juga politik. Kumpulan baru ini dilaporkan bakal menganjurkan majlis Himpunan Melayu Bangkit di Kampung Gajah, Pasir Salak, Perak pada hari Rabu. Tajudin merupakan presiden NGO itu yang diberi nama Pasir Salak Bangkit. Perkembangan kebelakangan ini didapati Melayu dari segi politik, ekonomi, sosial telah jatuh tersungkur ke bawah dalam persaingan dalam negara. Saya kesal dengan apa yang berlaku kerana perkembangan ini bahaya untuk orang Melayu pada masa ini dan akan datang. Jelasnya, NGO Pasir Salak menjadi wadah meniup semula semangat perjuangan orang Melayu yang dilihat semakin lesu. Dalam pada itu, Tajudin menjelaskan himpunan anjuran NGO bertujuan terbuka kepada semua orang tanpa mengira fahaman politik. Perkembangan kebelakangan ini dapati Melayu dari segi politik, ekonomi, sosial telah jatuh tersungkur ke bawah dalam persaingan negara. Gerakan Dr. M senyap. Saya kesal dengan apa yang berlaku kerana perkembangan ini bahaya untuk orang Melayu masa kini dan akan datang, katanya. Keahlian bekas ahli Parlimen Salak itu dalam UMNO telah digantung selama 6 tahun kerana mengkritik parti tersebut secara terbuka. Tajudin mendakwa dia telah dikhianati tetapi berhasrat untuk kekalahan UMNO dan menyatakan harapan pada Melayu supaya pengantungannya ditarik balik. Dalam perkembangan berkaitan, Tajudin dilaporkan menolaknya apabila ditanya mengenai persamaan antara inisiatifnya dengan proklamasi Melayu anjuran bekas Perdana Menteri. Gerakan itu dia hanya menggerakkan kemudian senyap. Himpunan saya ini nak satukan orang Melayu dan Melayu bangkit. Macam inilah tuan-tuan. Dia macam inilah. Yang pertama, Tajudin ini masih lagi berromantis, terperangkap dalam angan-angan dan halusinasi dia sendiri. Dan dialah yang antara, menurut dia lah, Tajudin kata, dialah sebenarnya yang mula membuat proklamasi Melayu dahulu. Kalau nak tahu cerita, ini dia katalah, klaim dia. Dialah yang bawa jumpa Zahid, dia yang jumpa Perdana Menteri masa tu Mahathir, dialah yang bawa jumpa dengan PAS pada waktu itu Hadi, dan dialah yang menggabungkan, bawa ke pentas masa tu proklamasi Melayu, kalau tuan-tuan ingat. Bukan proklamasi Melayu, yang sebelum itu, tahun 2019 itu, yang pada masa tu Anwar tidak dijemput. Dialah kata, dialah yang memulakan. Sekarang ini dibawa balik NGO Melayu, kononnya membela Melayu. Tuan-tuan, sampai bila Melayu kita ni nak ditunggang? Saya tanya soalan ni, sampai bila Melayu kita ni nak ditunggang? Sampai bila agama kita ni nak ditunggang? Kalau dia dah kalah, dia tak ada kuasa, dia cerita Melayu, dia cerita agama, dia cerita Melayu, dia cerita agama. Masa dia berkuasa, tak ada pun cerita Melayu, cerita agama. Tak ada pun cerita Melayu, cerita agama tu. Kenapa saya kata, kalau dia berkuasa, cerita Melayu, cerita agama, kenapa bila dia dah hilang kuasa, tiba-tiba dia kata Melayu tertindas? Melayu hilang kuasa. Melayu tersungkur. Melayu lesu. Kenapa masa dia berkuasa, dia tak berjaya nak meningkatkan itu semua? Sedangkan hakikatnya saya Melayu, majoriti tuan-tuan dan perempuan ini Melayu, kita macam ni lah, tak ada pun, okey je. Negara kita macam ni lah, okey je. Taklah terbaik, tetapi okey lah, tak adalah teruk sangat. Dan majoriti daripada kita yang terlibat dalam politik ni pun orang Melayu. Dan saya percaya ramai juga orang Melayu kita daripada segi ekonominya pun okey. Nak kata bagus sangat pun tidak, nak kata teruk sangat pun ada yang teruk, tapi tak adalah teruk sangat. We are okay. And kita insya-Allah di bawah kerajaan PMX ni makin akan lebih baik. Terutama bila tak ada korupsi dan sebagainya, akan lebih baik. Tadi tuan-tuan, saya ini saya ceritalah. Saya jumpa someone lah daripada satu telco. Dia orang ada event esok. Sebenarnya hari Merdeka, hari kebangsaan ni, dia orang ada event. So dia ceritalah telco ni, saya tak nak sebut telco mana lah. So saya makan dengan dia sementara tunggu makan saya tunggu sambungan meeting, saya duduk makan lepak dengan dia. Ada event ke, saya kata, ada event dekat sini kementerian ni. Nanti kita orang ada hari perarakan juga dekat ni hari kebangsaan. Oh, ramai ya. Wah, itulah kita tengok sembang-sembang, dia kata itulah bagus kerajaan sekarang ni. Ni dia cerita kat saya, dia tak kenal saya siapa tau. Dia tak tahu saya siapa. Dia tak tahu Syed Suwardi. Sebab dia budak muda yang memang tak tengok live saya. Saya tanya dia, borak-borak, kenal ke siapa saya? Dia kata,
Tak kenal. Oh, ingat kan? Kenapa bang? Abang dah tahu kot pernah kenal kita kawan ke. Saya saja nak test dia. Dia tak kenal saya. Betul, dia tak kenal saya. So, saya tahu dia tak tengok live saya. So, tak apalah. Maksudnya dia bukan orang yang berminat dengan politik. So, dia cerita. Entah macam mana keluar cerita. Dia kata apa? Sekarang ni, saya tanya dia, macam mana kerajaan sekarang ni okey ke? Okey bang, dia kata. Kenapa? Dulu, ni cerita dia lah. Saya kerja dalam telco ni lama. Dulu, menteri boleh call macam tu je syarikat kami. Minta, kena pau memang teruk lah, kita kena pau. Juta kena pau. Sekarang ni, tak ada masalah dah tuan-tuan. Cerita pau tu tak ada dah. Bos kami pun happy. Sampai kami buat event, berlebihan pula event. Kerana bajet kami ada. Dulu kami terpaksa menyediakan bajet kena pau gitu tuan-tuan. Kena pau pun kami ada bajet. Terpaksa ada allocation bajet pau. Tak adalah tulis bajet pau kan, tapi kena pau lah bajet tu. Sekarang ni tak ada. Dia kata kami tak payah nak sediakan bajet-bajet kena pau ni. Bila ada event kami boleh buat event. Malah event kami berlebihan pula. Sebab apa? Kami ada extra bajet. Poinnya itu je tuan-tuan. Corruption yang berlaku dalam negara kita. Ni nak cerita pasal Melayu. Yang menyebabkannya tu siapa? Yang buat kita jadi macam ni siapa? Yang merosakkan kita tu siapa? Yang menyebabkan bilion ringgit terkeluar digunakan sewenang itu siapa? Adakah tuan-tuan, adakah saya ni tuan-tuan, to be honest, 1 juta ringgit pun saya tak pernah tengok depan mata saya ni. Tak pernah. Tuan-tuan pernah kot? Saya tak pernah. Tapi dia orang jutaan ringgit dalam bilik. Dalam bilik je jutaan ringgit. Itu yang dalam bilik. Yang di luar bilik, Cayman Island ke apa benda island, bank sana, bank sini, kita tak tahu. Yang kita ni tuan-tuan, jangan kata 1 juta ringgit, kata 100,000 pun tak pernah tengok dalam seumur hidup kita. 100,000 bandel lah, bandel. Saya pernah tengok 100,000. Wah, kaya kau tak? Kawan saya security guard. Dia tukang bawa duit. Masa dia bawa duit tu, saya tengok tegur dia, "Oi, bang, bang, kau lah. Gimana? Di bank hantar duit." Oh, dia tunjuk 100,000 dia kata. 100,000 je, tak banyak, sikit je. Oh, ni 100,000 Oh, sempatlah saya tengok kan. Itu je lah, bukan sebab saya punya 100,000. Tapi siapa yang merosakkan tuan-tuan? Kita tanya soal ini, siapa yang merosakkan? Baik. Itulah kan, kata nak cerita proklamasi Melayu lah, sebagainya lah, apalah. Akhirnya yang merosakkan orang kita sendiri. Ni, orang ni sendiri. Saya bagi contoh tuan-tuan. Baru-baru ini cerita 57,000, 54,000 dikatakan Saifuddin bawa warga Cina ke dalam Malaysia. 54,000. 54,000 warga Cina dibawa masuk dan akan dibagi kerakyatan kepada rakyat Malaysia, kepada warga China bukan orang Cina. Warga China ini akan dibagi kerakyatan dan ada satu page ke mana tadi kata akan dibagi apa orang kata mereka akan mengundi DAP dalam PRN yang baru-baru ini. Rupa-rupanya kita baca ni dulu. Isu kerakyatan warga Cina, laporan polis akan dibuat. Ni. Ini PAS Pusat. SPRM sila ambil siasat Menteri KDN, JPN. Isu 54,000 warga China dalam proses diberikan kewarganegaraan adalah sangat serius. Dia kata siasat. Ini siapa tulis? PAS Pusat. Rafizi kata, saya akan bercakap dengan Menteri KDN sendiri, Saifuddin, supaya satu laporan polis dibuat mengenai posting ini yang jelas satu criminal defamation. Dalam proses diberi kerakyatan adalah penipuan. PAS perlu bertanggungjawab bila berterusan berbohong sebegini. InsyaAllah Menteri Ekonomi akan berbincang dengan Menteri KDN agar laporan polis dibuat berhubung satu perkongsian didakwa sebagai jenayah fitnah. Okey, ia berhubung dengan apa orang kata satu akaun social media PAS berhubung dakwaan 50,000 warga China dalam proses diberi kewarganegaraan. Sebelum itu, tular di media sosial mengenai 54,000 warga Cina dalam proses pengundi DAP yang memetik kenyataan Saifuddin. Namun, ia didakwa telah dimanipulasi pihak bertanggungjawab sehingga mendapat perhatian warganet. Baik. Ini adalah kenyataan daripada Fahmi Fadzil. Okay, Fahmi Fadzil menjawab isu ini di dalam TikTok beliau. So, boleh follow TikTok Fahmi Fadzil lah. Apa Fahmi Fadzil kata? Okay, kita dengar. Dakwaan 54,000 warga Cina akan kerakyatan Malaysia tidak benar. Dakwaan bahawa Kerajaan Pusat Perpaduan akan memberi status kerakyatan kepada 54,000 warga Cina adalah tidak benar, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Menerusi sebuah video dikongsi di laman Facebook beliau malam tadi, Fahmi berkata angka itu sebenarnya adalah jumlah keseluruhan permohonan yang diterima dari 2017 sehingga 2022. Saya ulang.
Fahmi berkata, angka itu sebenarnya adalah jumlah keseluruhan permohonan yang diterima dari 2017 sehingga 2022. Okey. Dia berkata berdasarkan penjelasan menteri, hanya 45 individu dari China yang telah dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia dari 2017 sehingga kini. 45 orang ya tuan-tuan. So mana datang 54,000 yang diwar-warkan oleh PAS itu? Mana datang 54,000 tersebut? Mudahnya begini tuan-tuan, cerita dia. Permohonan nak jadi warga negara ni banyak. Dari seluruh dunia ada. Pelbagai negara ada nak minta jadi warga negara. Itu tak pelik. Tak pelik. Kita kena faham itu dulu. Now, daripada China specifically, ada 54,000 yang memohon jadi warga negara. Jadi betul lah 54,000 tu Is. Sabar, tak habis cerita lagi. 54,000 itu cumulation. Jumlah yang dikumpulkan daripada tahun 2017 hingga 2022. Tak termasuk 2023 tuan-tuan. So tahun 2020 sehingga tahun 2022, siapa menteri? KDN. Perikatan Nasional. Hamzah Zainuddin. Tahun 2018 sampai 2020, siapa menteri KDN? Tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin. 17 sampai 18 kita fahamlah. 17-18 itu kita tahulah pada waktu itu Najib memerintah, tapi setahun je lah. Tapi 18 sampai tahun 2022, tahun 2018 sampai 2022, menteri KDN-nya daripada siapa tuan-tuan? Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin. 57,000 itu majoritinya daripada datangnya daripada bukan bekas. Sekarang ini Presiden Perikatan Nasional dan juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa. 54,000 majoriti datang daripada mereka. Dia nak deny macam mana? So apa yang Saifuddin kata hari itu, kami dapat permintaan 54,000. Saya meneliti. Dia Menteri KDN menelitilah permohonan-permohonan tersebut. Meneliti. Belum kata lulus lagi. Tapi 54,000 tu datang pada masa bila? Kenapa banyak sangat Is? Tanyalah dengan Hamzah Zainuddin. Tanyalah dengan Muhyiddin Yassin. Kenapa banyak sangat? Tanyalah dengan dia orang yang mungkin tak tahulah proses itu mudah ke, ada janji apa. Saya tak tahulah. Tapi permintaan itu, permohonan itu ada. Namun begitu tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan kepada Muhyiddin Yassin pula. Saifuddin Nasution. Ni saya nak cerita on behalf of jentera saya, Zamri Sapi'i nama dia. Nama dia Zamri Sapi'i. Dia minta saya ucapkan terima kasih kepada Saifuddin. Saya tak boleh ucapkan lah dekat depan Saifuddin. Saya jarang jumpa dia. Jarang lah saya pernah jumpa sekali je. Kerana adik angkat beliau. Okey, Zamri ni adik-beradik, dia orang semua adik-beradik angkat. Mak ayah dia tak ada anak, arwah lah, dua-dua arwah. So mak ayah dia mengangkat anak-anak ni. So dia salah seorang yang diangkat dan adik dia pun diangkat. Isu dia, adik dia katanya diangkat daripada ibunya Indonesia, orang Indonesia. Tapi diangkat oleh mak bapak dia, orang Malaysia lah, iaitu mak bapak kawan saya ni. So sehinggalah umur dia 22 tahun, dia tidak pernah ada IC. Daripada kecil, diangkat masa baby ni, diangkat. Sampailah umur 22, dah merayuan buat puluhan tahun. Sampai budak tu dah kahwin dah, 22, 23 dah umur budak tu sekarang. Tak ada IC tuan-tuan. So baru-baru ini, terima kasih YB, terima kasih Kerajaan Malaysia, mudahnya proses itu diluluskan. Ini semua warga Malaysia yang memang, orang kata apa, layak hidup di dalam negara kita. Dia orang, kalau dia kata baliklah ke negara kau, masalahnya dia mak bapak biological pun dia tak tahu siapa. Mak ayah dia dah meninggal. So mak bapak biological pun dia tak tahu. So dia nak pergi ke mana? IC tak ada. So baru-baru ini ada, dia kongsikan gambar itu dengan saya, Zamri. So dia kongsi gambar, dia kata terima kasih. Dan dia ambil gambar dengan menteri pada waktu itu, adik dia dah dapat dah warga negara. Dan banyak berlaku. Bukan setakat di Sabah, di Sarawak. Di Selangor, di negeri-negeri semenanjung pun banyak. Warga negara tapi tak ada IC, tak ada kewarganegaraan. Tapi tolak tepi lah yang mak bapak dia apa orang kata IC merah, tiba-tiba anak dapat IC biru. Itu cerita lain. Itu saya tak nak cerita kat sini lah kan. Itu saya tak nak cerita kat sini lah. Tetapi itulah yang berlaku sekarang ini. Yang banyaknya zaman bila tuan-tuan? Yang banyaknya zaman bila? Zaman Perikatan Nasional memerintah. Zaman KDN orang memerintah. Itu sebenarnya yang banyak berlaku.